Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru-baru ini ada membaca satu laporan melalui DH Market berkenaan dengan China Automobile ataupun nama ringkas dia CAP atau nama stock name dia. Ya. CAP ini adalah sebuah syarikat tersenarai yang telah dikategorikan sebagai counter PN17. Untuk makluman, sesebuah syarikat sebelum dinyah senarai, ia perlu dikategori atau dilabel sebagai counter PN17. Kecuali kalau penyah senarai itu adalah atas permintaan syarikat itu sendiri, yang itu tidak perlu. Dan ada beberapa sebab atau faktor yang menyebabkan sebuah syarikat atau counter itu dilabel sebagai PN17. Antaranya ialah apabila shareholder fund syarikat menjadi negatif ataupun nilai bersih menjadi negatif. Ini kes yang berlaku kepada CAP. Maka apa yang perlu CAP buat ialah jika ingin kekal sebagai entiti tersenarai dan jika masih mahu saham mereka didagangkan di bursa, mereka perlu membuat langkah pemulihan. Satu plan pemulihan perlu diserahkan pada pihak bursa dan juga perlu diluluskan oleh pihak bursa. Namun, sepanjang 5 tahun mereka di kategori sebagai PN17, iaitu sejak 1 Januari 2018, mereka gagal menyerahkan sebarang plan pemulihan walaupun telah diberi tempoh lanjutan sebanyak 8 kali oleh pihak bursa. Baru-baru ini mereka merayu supaya dilanjutkan lagi tempoh tetapi ditolak oleh pihak bursa. Maka keputusannya ialah mereka atau saham mereka dinyah senarai dari Bursa Malaysia. Apabila saham sudah dinyah senarai, bermakna kalau seseorang pelabur itu masih memegang saham CAP, saham tersebut tidak boleh dijual di pasaran saham. Nilai saham di pasaran saham menjadi kosong. Ini ialah risiko yang dihadapi jika seseorang pelabur atau pemegang saham membeli dan memiliki saham yang berstatus PN17. Macam mana kita nak mengenal saham bertaraf PN17? Ia ada tanda seruan di hujung nama saham tersebut. Saya suka menyarankan supaya mengelakkan daripada membeli counter yang berstatus PN17 ini. Sebabnya ialah bukan satu perkara mudah untuk kita mendapat maklumat supaya kita dapat mengikuti perkembangan syarikat berkenaan. Kita tidak tahu apakah bentuk plan pemulihan yang akan disediakan oleh pihak pengurusan syarikat. Kita tidak tahu bilakah plan pemulihan akan diserahkan pada pihak bursa, adakah mengikut tempoh, dan kita juga tidak tahu sejauh manakah bursa akan meluluskan plan pemulihan yang dicarakan oleh mereka. Dalam banyak kes biasanya plan pemulihan itu diserahkan beberapa kali baru akan diterima oleh pihak bursa. Banyak juga kes plan pemulihan ditolak oleh pihak bursa. Okay. Ada pelabur yang suka membeli counter PN17 dengan harapan harga akan melambung dan keuntungan berlipat kali ganda apabila ia nanti dikeluarkan daripada status PN17. Tetapi selagi tidak ada maklumat yang sahih bahawa syarikat berkenaan akan dikeluarkan daripada PN17, selagi itulah risikonya terlalu tinggi. Apa akan terjadi kepada syarikat dan sahamnya apabila ia dinyah senarai? Bila sudah dinyah senarai, bukan bermakna ia bankrupt dan bukan juga bermakna ia dibubarkan. Syarikat masih beroperasi seperti biasa
dan cuma wujud dalam sebuah entiti yang tidak lagi tersenarai. Jika ia mampu menyana keuntungan dan membayar dividen kepada pemegang saham akan dapat dividen. Kalau syarikat ingin mengadakan mesyuarat agung, pemegang saham akan dipanggil untuk hadir. Bagi saham pula, ia tetap wujud seperti biasa dalam akaun CDS dalam bentuk sijil atau skrip. Pemegang saham tidak perlu mengeluarkan skrip daripada akaun CDS. Tetapi kalau ingin berbuat demikian atau ingin memegang saham tersebut dalam bentuk fizikal, boleh mengeluarkan dengan mengisi borang pengeluaran, tetapi ada cas sebanyak RM15. Dan katakanlah suatu hari nanti syarikat disenarai semula, boleh masukkan semula skrip saham tersebut ke akaun CDS. Sebab jika kita nak menjual saham tersebut di pasar saham, kena pastikan skrip tersebut sudah berada dalam akaun CDS. Okay. Setakat ini perkongsian saya berkenaan dengan topik tadi. Semoga anda mendapat penerangan yang lebih jelas dan mendapat manfaat.